Kisah ini bermula pada zaman dahulu kala. Pada suatu hari... silaplah. Di sebuah kota metropolitan, kelihatan hiruk pikuk manusia sibuk memulakan hari dalam mencari rezeki. Di suatu sudut bandar, tersergam indah sebuah mahkamah. Kelihatan para pekerja kolar putih bergegas memasuki dewan perbicaraan. Ketibaan yang arif lagi bijaksana, Tuan Hakim. Mahkamah terbuka. Pendakwa raya dan pegawai mahkamah berdiri. Tuan Hakim masuk lalu mengambil tempat. Ya, tuan-tuan sekalian. Boleh duduk? Semua sudah hadir? Sudah, Tuan. Sekarang kita mulakan perbicaraan. Tertuduh satu diminta masuk. Tertuduh satu masuk, mengambil tempat di dalam kandang orang salah dan mengangkat sumpah. Bahawasanya saya dengan sesungguhnya bersumpah di hadapan mahkamah yang mulia ini untuk bercakap benar. Siapa nama kamu? Bulat bin Leper, Tuan. Baik, pendakwa raya. Mulakan perbicaraan. Ya, Tuan Hakim. Bahawa Bulat bin Lepir pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua, Mek Teh binti Jali, 99 tahun di Taman Gagak Putih. Bulat bin Lepir, adakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas kamu? Faham, Tuan. Adakah kamu mengaku salah? Tidak mengaku salah, Tuan. Baiklah, kes kamu akan dibicarakan. Adakah kamu memakai peguam? Saya orang miskin, Tuan. Saya tak ada duit nak bayar peguam. Oh, itu tak jadi masalah. Kita ada peguam percuma. Sedia berkhidmat untuk orang miskin macam kamu. Ya, pegawai, sila panggil peguam bela masuk ke dalam mahkamah. Peguam bela diminta masuk ke ruang perbicaraan sekarang juga. Peguam bela masuk dengan agak lambat. Ya, Tuan Hakim. Kenapa lambat? Tengah tengok Gusti, Tuan. Tak habis-habis dengan Gusti. Siapa yang menang? Iki-tiki lagi, Tuan. Cis! Peguam bela, ini ada satu kes lagi. Sedia berkhidmat, Tuan, untuk bangsa dan negara. Ya, Peguam bela, ini pelanggan kamu, Bulat bin Lepir. Telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua secara tidak sengaja pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi di Taman Gagak Putih. Saya beri tempoh seminit untuk berunding dengan pelanggan kamu. Peguam bela dan tertuduh satu berunding dengan aksi tergesa-gesa keburuan. Masa sudah cukup. Baik, kita sambung perbicaraan. Pendakwa raya bangun untuk memulakan tugasnya. Bulat bin Lepir, adakah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan pada waktu yang tersebut itu, kamu telah makan sebiji pisang dan membuang kulitnya? Ya, benar sekali, Tuan. Dan dalam waktu yang tersebut itu, seorang nenek yang sedang berjoging telah terpijak kulit pisang yang kamu buang, lalu tergelincir dan jatuh. Kejadian itu menyebabkan pinggangnya patah dan dia mati dalam perjalanan ke hospital. Adakah kamu mengaku bahawa kenyataan ini benar? Kenyataan itu tidak benar, Tuan. Saya ulang, adakah kamu makan pisang pada waktu tersebut? Benar, Tuan. Kulit pisang itu kamu yang buang, bukan? Benar, Tuan. Nenek itu mati akibat terpijak kulit pisang yang kamu buang, bukan? Tidak benar, Tuan. Awak tidak mahu mengaku? Tidak mengaku, Tuan. Benar-benar tidak mahu mengaku? Saya tidak mahu mengaku, Tuan. Saya tidak bersalah. Awak mesti mengaku. Bukti dan fakta sudah cukup untuk mensabitkan kesalahan awak. Peguam bela bangun membantah. Tuan Hakim, saya membantah tindakan pendakwa raya. Pendakwa raya nampaknya cuba menekan anak guam saya. Pendakwa raya, saya fikir soalan awak sudah selesai. Awak boleh duduk. Baik, Tuan. Sekarang giliran peguam bela untuk mengemukakan soalan. Dipersilakan. Bulat bin Lepir, benarkah pada 10 Januari
1988. Antara jam 8 hingga 9 pagi, kamu berada di Taman Gagak Putih. Ya, benar Tuan. Dan pada waktu siang yang tersebut itu, kamu telah makan sebiji pisang berangan. Kemudian kulitnya yang kamu tidak lalu nak makan, kamu buang ke dalam tong sampah yang tersedia oleh pihak berwajib. Tapi sudah rosak pintunya. Dan kamu sedar bahawa tugas membaiki pintu tong sampah itu bukan tugas kamu. Ya, betul tu Tuan. Lalu, kulit pisang yang kamu buang ke dalam tong sampah itu ialah suatu perbuatan yang sudah cukup memperlihatkan kesedaran sivik kamu. Malah, kamu telah menunjukkan contoh yang baik. Benar sekali Tuan. Pendakwa raya bangun dan membantah. Yang Arif, Peguam Bela cuba memutarbelikkan kenyataan. Yang Arif, soalan saya belum tamat. Saya harap pendakwa raya tidak mengganggu perjalanan mahkamah. Pendakwa raya diminta bertenang dan kembali ke tempat duduk. Yang Arif, saya sambung kembali soalan saya. Ya, Encik Bulat. Setelah kulit pisang itu kamu buang ke dalam tong sampah, maka datanglah seekor kambing yang teramat kurus dan lapar lalu makan sisa buangan di dalam tong sampah itu dengan rakusnya sehingga kulit pisang itu telah tercampak keluar ke jalan raya. Pendakwa raya bangun membantah lagi. Yang Arif, hujah Peguam Bela tidak logik, tak masuk akal sama sekali. Kambing yang lapar tidak makan kulit pisang dan mengaisnya keluar. Yang Arif, saya minta pendakwa raya tidak mengganggu perjalanan mahkamah. Hakim mengeluarkan kad kuning. Itu kad kuning untuk pendakwa raya. Sila duduk. Ya, Peguam Bela, sila teruskan. Yang Arif, saya sambung kembali hujah saya. Adapun kambing yang tersangat kurus dan lapar itu juga tersangatlah letihnya sehingga matanya pun sudah menjadi kabur dan berpinar-pinar. Ini menyebabkan kambing itu tidak nampak kulit pisang sehingga terkaislah olehnya makanan kegemarannya itu ke atas jalan raya. Malang tak berbau, seorang nenek yang sedang berjoging menghampiri. Kambing terkejut dan cabut lari. Nenek tua itu terpijak kulit pisang dan jatuh sampailah ajalnya. Dia pun mati. Innalillah. Dengan ini, jelas bahawa Bulat bin Leper tidak terbabit dalam soal ini. Yang bersalah bukannya Bulat, tapi kambing kurus. Oleh sebab itu, bukan Bulat yang harus dihukum. Sebaliknya, kambing kuruslah yang perlu dihukum. Ya, Yang Arif, saya kira fakta ini cukup jelas dan tidak meragukan. Dan saya mohon Mahkamah yang mulia menjalankan keadilannya dengan membebaskan Bulat bin Leper daripada tuduhan membunuh secara tidak sengaja tanpa syarat. Sekian hujah-hujah saya. Mohon pertimbangan Yang Arif, Tuan Hakim. Terima kasih. Pendakwa raya, ada hujah-hujah tambahan? Di hemat saya, Bulat bin Leper ialah pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini. Kalau Bulat tidak membuang kulit pisang, maka kambing tidak boleh mengaisnya ke jalan raya dan seorang nenek tua tidak akan meminjaknya. Atas alasan itu, saya mohon Mahkamah Keadilan ini menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya ke atas Bulat bin Leper. Sekian Yang Arif, terima kasih. Ya, Peguam Bela, kalau ada hujah-hujah tambahan, dipersilakan. Ya, Yang Arif, saya tegaskan kembali hujah saya bahawa Bulat bin Leper telah membuang kulit pisang ke tempat yang wajar dan betul. Maka, dengan itu, ternyatalah Bulat bin Leper tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dalam soal ini, nyata sekali yang bersalah ialah kambing kurus, bukannya Bulat bin Leper. Sekian hujah-hujah saya. Pendakwa raya, ada apa-apa lagi? Mahkamah ini untuk manusia, bukan untuk binatang. Macam mana kita nak hukum kambing? Setiap binatang peliharaan mesti ada tuannya.
Tuan empunya kambing itulah yang perlu dihukum. Kalau tidak ada yang mahu mengaku, Maka, kambing itu harus menjadi hak milik pihak yang berwajib. Sudah. Hujah-hujah kamu berdua sudah selesai. Harap bertenang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah meneliti hujah-hujah daripada kedua-dua belah pihak, mahkamah dengan ini mengambil kesimpulan bahawa pendakwa telah gagal mengaitkan kes ini dengan tertuduh dan sebaliknya. Tukang bela telah dapat meyakinkan mahkamah tanpa keraguan bahawa Bulat bin Lepir tidak melakukan kecuaian dan seterusnya dibebaskan daripada tuduhan membunuh Mek Teh binti Jali secara tidak sengaja. Tertuduh satu mengucapkan terima kasih kepada peguam bela dengan gaya penuh kesyukuran. Muzik seringan dikumandangkan sebagai isyarat bahawa adegan drama ditamatkan.